Jadi malam ini insya-Allah tuan-tuan kita akan masuk pada ayat yang ke-20 tuan-tuan. Cuba lihat pada ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20 tuan-tuan, kalau tuan-tuan perhatikan ayat kita dimulai dengan perkataan kul tuan. Kul ini tuan-tuan selalu jumpa kan? Kul huwallahu ahad, ya. Kul a'udzu birabbin nas, ya. Kul a'udzu birabbil falaq. Semuanya dimulai dengan kul. Satu lagi apa tuan-tuan? Qul ya ayyuhal kafirun, ya. Baik. Jadi ayat kita akan dimulai dengan qul juga, ya. Okey, sekarang perkara yang pertama kita baca sama-sama. Saya baca, tuan-tuan baca di rumah masing-masing insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul siru fil ard. Baik. Hujung tu huruf al-ard, huruf dha kan? Jadi huruf dha ini dikategorikan sebagai bukan huruf qalqalah. Huruf qalqalah qaf, ta, ba, jim, dal, ya. Jadi tuan-tuan tak boleh baca bunyinya de. Tak boleh tuan-tuan, ya. Kalau bunyi de tu tuan-tuan, ya, Allahus samad. De itu tuan-tuan menunjukkan dia qalqalah, ya. Tapi huruf dha dia bukan huruf qalqalah. Jadi tuan-tuan tak boleh bunyi de dekat belakang, ya. Kalau bunyi de mengikut tajwid ni salahlah. Boleh tuan-tuan? Okey, saya ulang sekali lagi. Kita baca sama-sama, ya. Perbaikikan, ya. Baca dengan paling terbaik dekat rumah masing-masing, ya. Qul siru fil ard. Okey, teruskan. Fanzuru kaifa bada'al khalqa. Yang ni kena bunyi qa. Sebab dia huruf qalqalah. Okey, ulang sekali lagi tuan. Fanzuru kaifa bada'al khalqa. Baca tuan. Okey. Thumma Allahu yunshi'un nash'atal akhirah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Baik, itu ayat yang kita bahaskan pada malam ini tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan lihat pada ayat kita pada malam ini nampak macam panjang sedikit tuan-tuan, tapi insya-Allah kita akan cuba fokuskan pada perkara yang perlu dibincangkan untuk malam ini insya-Allah, dan kita harapkan perjalanan kelas kita pada malam ini berjalan dengan lancar dan semua silibus-silibus yang kita patut bincang pada malam ini sempat bincang dengan sempurna insya-Allah. Okey, seterusnya tuan. Perkara yang saya tekankan tuan-tuan ialah pastikan pecahan-pecahan kalimah. Cuba latih diri tuan-tuan. Jadikan tuan-tuan cuba pandai tuan-tuan, ya. Yakin pada diri tuan-tuan supaya kita boleh pecah-pecahkan kalimah-kalimah yang berada dalam ayat yang kita nak bahaskan. Baik, seperti biasa saya tanya tuan-tuan jawab saja dekat rumah masing-masing supaya biasakan lidah kita tuan-tuan. Okey, soalan saya tuan-tuan. Kalimah yang pertama pada malam ini kalimah apa tuan-tuan? Kalimah yang pertama pada malam ini kalimah kul tuan-tuan. Kul, ya. Apa terjemahan kul tuan-tuan? Kul huwallahu ahad. Kul a'udzu birabbin nas. Kul a'udzu birabbil falaq. Kul ya ayyuhal kafirun. Apa maksud kul? Kul maksudnya ialah katakanlah oleh engkau. Katakanlah oleh apa tuan-tuan? Katakanlah oleh engkau. Seorang saja tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak tukar, boleh tukar, ya. Dalam helaian Al-Quran tuan-tuan dia tulis apa? Katakanlah olehmu. Betul tuan? Mu tu betul juga engkau. Cuma takut terkeliru dengan kamu. Kalau boleh ubah dulu, ya. Saya ulang sekali lagi. Kul pada malam ini terjemahannya katakanlah oleh engkau. Jadi setiap kali tuan-tuan jumpa kul itu maksudnya katakanlah oleh engkau, ya. Okey, seterusnya. Kalimah selepas kul tuan-tuan. Kalimah apa pula tuan-tuan? Ya, ahsantum. Siru, ya. Siru terjemahannya berjalanlah oleh kamu. Tambah perkataan oleh tuan-tuan. Tertinggal oleh tuan-tuan, ya. Saya ulang sekali lagi.
Siru, berjalanlah oleh kamu. Okey, seterusnya. Kalimah selepas siru. Kalimah apa pula tuan-tuan? Kalimah fi, terjemahannya ialah di. Kalimah yang seterusnya, kalimah apa tuan-tuan? Kalimah al-ardi. Al-ardi terjemahannya ialah bumi tuan-tuan. Okey, seterusnya. Kalimah selepas al-ardi, kalimah apa tuan-tuan? Kalimah fa sahaja. Ya, fa sahaja. Sebab fanzuru tu dua kalimah tuan-tuan. Yang pertama fa, yang kedua unzuru. Unzuru. Ya. Fa sahaja terjemahannya maka. Kalimah yang kedua ialah unzuru. Kita mulakan bacaan kita dengan baris depan tuan ya. Unzuru sebab huruf yang ketiga huruf za juga berbaris depan. Jadi kita dah belajar kan? Ya. Jadi unzuru terjemahannya apa? Perhatikanlah oleh kamu. Tambah perkataan oleh juga tuan-tuan. Jadi siru dengan unzuru ni jenis yang sama tuan-tuan. Dia adalah fi'il amar, perbuatan yang menyuruh. Jadi dalam kelas kita biasanya perbuatan yang menyuruh ni ada terjemahan oleh tuan-tuan ya. Okey, pergi lagi tuan-tuan. Kalimah selepas unzuru, kalimah apa pula tuan-tuan? Kalimah kaifah. Baru je jumpa minggu lepas tuan-tuan ya. Kaifah terjemahannya bagaimana ataupun bagaimanakah. Dua-dua betul tuan-tuan. Kalimah selepas kaifah, kalimah apa pula tuan-tuan? Kalimah bada'a. Bada'a terjemahannya dia telah memulakan. Kalimah selepas bada'a, kalimah apa tuan-tuan? Kalimah al-khalqa. Jadi kalau sepatah alif dekat depan tu baca dengan baris atas tuan-tuan ya. Kita dah ajar dekat tuan-tuan alif lam qamariyah dengan alif lam syamsiyah mula dengan baris atas tuan-tuan. Al-khalqa itu sebutannya kalau sepatah ya. Apa maksud al-khalqa? Maksudnya ialah penciptaan. Okey. Seterusnya, kalimah selepas al-khalqa, kalimah apa tuan-tuan? Kalimah summa. Kemudian selalu tuan-tuan jumpa kalimah selepas summa, tuan-tuan nak sebut macam mana? Kalimah Allah mula dengan baris atas tuan-tuan. Allah terjemahannya Allah. Kalimah selepas Allah, kalimah apa tuan-tuan? Yunshi'u. Yunshi'u dia menjadikan. Kalimah selepas yunshi'u, kalimah apa pula tuan-tuan? Kalimah an-nash'ata. An-nash'ata terjemahannya kejadian. Kalimah yang seterusnya, kalimah apa tuan-tuan? Al-akhirata. Ahsantum, mula dengan baris atas. Terjemahannya yang lain. Seterusnya kalimah apa? Kalimah inna, sesungguhnya. Seterusnya kalimah apa tuan-tuan? Allah. Allah. Kalimah selepas Allah, kalimah apa pula tuan-tuan? Ala, terjemahannya atas. Seterusnya kalimah apa tuan-tuan? Kulli, setiap. Seterusnya kalimah apa tuan-tuan? Syai'in, sesuatu. Dan kalimah yang terakhir pada malam ini, kalimah apa tuan-tuan? Qadirun, terjemahannya maha berkuasa ya. Jadi hari ini kita tidak ada apa-apa pembetulan, cuma ada sedikit penambahan dari segi terjemahan untuk jadikan terjemahannya sempurna, iaitu kalimah siru dengan kalimah unzuru tadi saya minta tuan-tuan tambah perkataan oleh. Sebab dua-dua kalimah ini adalah fi'il amar, perbuatan yang menyuruh. Dalam sistem kelas saya, setiap fi'il yang menyuruh tuan-tuan, fi'il amar wajib ada terjemahan lah oleh. Lah oleh. Nanti saya akan bagi tuan-tuan pada pertemuan minggu yang seterusnya, insya-Allah. Minggu seterusnya ya. Pada ayat yang ke-21, insya-Allah. Okey, dah tuan-tuan. Sekarang dengar terjemahan mafhum saya. Baik, apa yang Allah nak cuba sampaikan pada kita pada hari ini ya?
Tengok betul-betul tuan. Kul, katakanlah oleh engkau. Siru fil ard. Saya ulang sekali lagi. Kul, katakanlah oleh engkau. Siru fil ard. Bermusafirlah. Berjalanlah kamu di atas muka bumi Allah Ta'ala. Itu arahan kepada kita tuan ya. Fanzuru kaifa bada'al khalqa. Maka lihatlah. Ya, maka lihatlah. Bagaimana Allah memulakan sesuatu penciptaan makhluk. Summallahu yunshi'un nash'atal akhirah. Kemudian Allah hidupkan balik, Allah jadikan balik kejadian yang mati tadi menjadi kejadian yang baru. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah sangat-sangat berkuasa atas setiap sesuatu. Saya ulang sekali lagi tuan-tuan. Tengok balik tuan-tuan. Tengok balik ya. Kul, katakanlah oleh engkau. Siru fil ard. Berjalanlah kamu di atas muka bumi Allah. Bermusafirlah kamu di atas muka bumi Allah ya. Fanzuru kaifa bada'al khalqa. Maka lihatlah bagaimana Allah menciptakan sesuatu makhluk. Ya, tuan-tuan lihat tuan-tuan. Bukan minta musafir tu untuk berjalan seronok-seronok saja tuan-tuan ya. Summallahu yunshi'un nash'atal akhirah. Kemudian lihat juga macam mana Allah menjadikan kejadian yang mati tadi menjadi kejadian yang baru. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu maha berkuasa atas setiap sesuatu. Jadi hari ini secara ringkasnya tuan-tuan, ayat ini tuan-tuan, yang pertama tuan-tuan ya. Ayat ini ditujukan kepada siapa? Ayat ini ditujukan kepada siapa tuan-tuan? Yang pertama tuan-tuan kena faham ayat ini ditujukan kepada kita. Boleh tuan-tuan? Baik. Kita tu siapa? Kita itu ialah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh tuan-tuan? Macam mana ustaz tahu dia tuju kepada umat Nabi Muhammad? Bukankah cerita ni sebelumnya cerita Nabi Ibrahim alaihi salam? Bukankah sebelumnya cerita Nabi Nuh alaihi salam? Kenapa tiba-tiba tuju kepada kita sekarang umat Nabi Muhammad? Sekarang tengok tuan-tuan. Tuan-tuan kena faham tuan ya. Apabila ya, ayat tersebut dimulai dengan perkataan kul. Saya ulang sekali lagi. Ayat kita apabila dimulai dengan perkataan kul ini tuan-tuan. Kul di sini tak lain tak bukan hanyalah ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah minta kepada Nabi Muhammad, kul, katakanlah oleh engkau, wahai Muhammad. Ya. Jadi semua kalimah kul yang tuan-tuan jumpa dalam Al-Quran, perkara yang pertama yang tuan-tuan kena faham pada malam ini, ayat itu ditujukan kepada Nabi Muhammad supaya Nabi Muhammad sampaikan kepada kita sebagai umat Nabi tuan-tuan. Boleh tuan? Baik. Jadi sekarang apa yang Nabi minta dekat kita tuan-tuan? Siru fil ardi. Ya, bermusafirlah tuan-tuan. Bermusafirlah tuan-tuan. Berjalan tuan-tuan. Jangan duduk dekat satu tempat saja. Lihat suasana tuan-tuan. Lihat suasana. Boleh tuan-tuan? Sebab itulah tuan-tuan, agak berbeza orang yang duduk di kampung saja dia tidak merantau. Ya. Orang yang merantau ada kelebihannya tuan. Sebab apa? Dia akan nampak mindanya semakin meluas dan sebagainya ya. Dan kalau tuan-tuan tengok cerita-cerita para-para ulama tuan-tuan, dia tak duduk, dia tak belajar satu tempat saja tuan-tuan. Dia pergi merantau tuan-tuan. Merantau, cari tuan-tuan, cari guru tuan-tuan. Ya. Sebab di Baghdad caranya lain, di Mekah caranya lain, di Madinah caranya lain, sampai di Malaysia caranya lain tuan-tuan. Nampak tuan-tuan? Itu perkara yang pertama, ada manfaatnya ya. Baik. Jadi siru fil ardi ini Allah minta supaya kita bermusafir, berjalan tuan-tuan ya. Sebab manfaat daripada berjalan ni banyak faedah dia. Boleh tenangkan diri, boleh tenangkan jiwa ya. Kita semakin dekat dengan Allah Taala. Betul tuan-tuan? Itu tujuannya. Ya, siru fil ard. Berjalanlah di atas muka bumi Allah ya. Jadi siapa yang banyak duit boleh pergi jauh-jauh. Betul tuan-tuan? Boleh merantau luar negara ya. Dan siapa yang tak ada duit tuan-tuan, buat cara tak ada duit. Ya. Buat cara tak ada duit. Macam mana? Berjalanlah daripada Kuala Lumpur keluar tuan ya. Pergilah ke Melaka ke, pergilah ke Negeri Terengganu ke, pergilah ke Kelantan ke. Ya. Saya nak tanya tuan-tuan. Pulau-pulau di Kuala Terengganu tuan-tuan pernah pergi ke tidak tuan-tuan? Ya. Pulau-pulau di Kuala Terengganu tuan-tuan dah pergi ke belum? Kita ada pulau perhentian ya, kita ada pulau Kapas, kita ada pulau Redang tuan-tuan. Banyak tuan-tuan pulau tuan-tuan ya. Kalau tuan-tuan pergi sama macam luar negara tuan-tuan, sebiji 100% tuan-tuan. Tapi tuan-tuan pernah pergi ke tidak?
tak pernah pergi, ya. Siapa yang nak pergi tuan, kosnya pun tak tinggi, ya. Jadi ini sebagai promosi tuan, ya. Promosi hari melancong Terengganu tuan, ya. Ini sebagai mukadimah. Jadi apa poin saya tuan? Poin utamanya ialah kita sepatutnya cuba berhijrah tuan. Cuba tuan. Hari ni timbul isu hijrah pula kan. Yang tu kemudian kita bincang kemudian, ya. Cuba tuan-tuan. Tujuannya apa tuan-tuan? Tujuannya untuk tuan-tuan lihat betapa hebatnya alam ini, ya. Dan ulama akidah kata apa tuan-tuan? Hebatnya alam ini tuan-tuan. Maka waktu itu kita kena fikir, siapakah yang sangat-sangat hebat yang mencipta alam ini tuan? Pasti ada seseorang. Pasti ada yang menciptanya tuan. Ya. Jadi yang mencipta alam yang indah ini tak lain tak bukan siapa tuan-tuan? Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dapat fikir dengan hati yang terbuka, insya-Allah, ya. Baik, yang seterusnya Allah nak cuba highlightkan dalam ayat ini tuan-tuan. Kita akan dibangkitkan kali yang kedua tuan-tuan, ya. Pada ayat yang mana Allah sebut summallahu yunshi'un nash'atal akhirah tuan-tuan, ya. Tuan-tuan pergi musafir tuan, bukan sekadar jalan saja tuan-tuan. Tengok sekeliling tuan-tuan. Tengok sekeliling kita. Ya, tengok hebat tuan-tuan, ya. Nah, setiap yang hebat ni ada waktu dia akan mati tuan, sampai tempohnya, tapi Allah akan bangkitkan balik tuan. Kebiasaannya kebangkitan kali yang kedua itu adalah kebangkitan yang lebih sempurna, ya. Jadi itu harapan saya tuan-tuan, ya. Baik. Tuan Fudin kata Pulau Kapas, Pulau Tenggo, ya. Banyak sangat tuan-tuan, ya. Cubalah tuan-tuan, ya. Itu baru Terengganu tuan-tuan, ya. Banyak lagi. Dekat Pahang tuan-tuan tak pergi lagi. Pergilah, ya. Tujuannya sampaikan, kita ambil tuan-tuan, ya. Ambil sunnah Nabi SAW. Okey dah. Selesai tuan-tuan. Jadi itu perkara yang pertama yang kita bahaskan tuan-tuan. Pemahaman daripada ayat yang ke-20, ya. Jadi mudah-mudahan dengan tempoh cuti, ya. Dan alhamdulillah tuan-tuan, ya, tak ada sekatan PKP tuan-tuan. Pergilah berjalan tuan-tuan, ya. Insya-Allah mudah-mudahan tuan-tuan semua akan dapat suasana yang lebih tenang dan juga lebih baik, insya-Allah. Okey dah, selesai tuan-tuan.